Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillahi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatik وانشرنا علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد. Pada muka sebelah baris yang ke bawah sekali, tambihun. Situ kita nak bicara berkenaan dengan sifat mukhalafah. Jadi ngalah tu nanti habis sebelum masuk sifat yang baru, sebelum habis majlis ni kita akan buat khulasah lah. Buat khulasah untuk bagi faham lalu. Khulasah secara ringkas nak suruh ingat lalu. Jadi kita belajar sifat mukhalafah. Jadi amal peringat lalu lah. Mata lain mau peringat pula. Sifat mukhalafah gapo? Mukhalafah dengan makna kata gapo? Zat Tuhan itu bukan diri. Sifat Tuhan itu bukan arah. Sifat mukhalafah ini dia ni termasuk dalam sifat salbiyah, sifat yang tenapi. Sifat salbiyah ni apa? Iaitu sifatun dalatun, iaitu satu sifat yang menunjuk dalatun ala nafyin, satu sifat yang menunjuk di atas nafi, malayaliku, barang yang tak layak bagi dia, bagi siapa? Azza wa Jal, iaitu Tuhan Azza wa Jalla. Tu yang menunjukkan nafi. Sifat salbiyah, sifat dalam sifat mukhalafah lil hawadis, ya masuk kata Tuhan ni bukan zat Tuhan, bukan jirim, zat sifat Tuhan bukan arak. Jadi makna kata lawazim bagi sifat arak ada 4 perkara, ada 5. Iaitu lawazim, maksudnya mesti ada bagi arak tu. Iaitu apa? Bertepak, berjihad. Bertepak ni macam mengambil ruang dan sebagainya lah. Lepas tu berjihad. Berjihad kiri, kanan, bawah. Lepas tu tidak sunyi daripada gerak dia. Tidak sunyi daripada gerak ataupun dia. Lah ni kita duduk dia. Mata lagi tergerak pergi ke sana. Gerak dia. Tidak sunyi, maksudnya salah satu. Kalau dia gerak, tak ada lah. Dia tu. Itu bagi makhluk lah. Bagi sifat makhluk lah. Jadi, soal lagi, kaifiyah. Kaifiyah ke apa? Panjang, pendek. Tu. Lepas tu jirim ni, bila kata jirim, dia bagi jirim dengan jahwa, dia benda sama saja. Benda apa ni, benda sekali. Lepas tu dalam jirim, dia ada jisim dengan jauhar fi'li. Jisim ni apa? Ma yakbalu kismah. Barang yang boleh terima bahagi. Ma yakbalu kismah, jisim. Macam boleh terima bahagi. Pensel boleh kerak 2. Sekurang-kurangnya 2, boleh kerak 2, boleh kecek 2. Lepas tu jauhar fi'li ni apa? Barang ma la yakbalu kismah. Barang yang tak boleh terima bahagi. Contohnya kertas putih, nipis di kertas ni tak boleh nak terima bahagi. Nipis kertas ni putih lah. Nipis kertas ni tak boleh nak bahagi. Benda ke apa? Dia benda halus sangat. Tu dipanggil jauhar fi'li. Tu. Lepas tu dalam sifat mukhalafah. Tu bila kenal sifat makhluk, maka kita akan kenal lah sifat mukhalafah tuhu lil hawadis. Faham? Bila mukhalafah lil hawadis ni, dia masuk dalam sifat apa? Dia masuk dalam salbiyah.
Lepas tu dalam salbiyah dengan nafsiyah ni merupakan sifat bagi sungguh. Sifat bagi sungguh, iaitu mutasifun, yang disifatkan dengan bagi sungguh, iaitu amrul itibari. Bukan benda yang ada lah. Benda tu benda sungguh. Tu istilah-istilah bagi tauhid lah. Istilah kena tengok dalam misbahul munir lah. Ustaz ngajar dah dulu lah. Ulai-ulai kaji tu. Habis itu. Habis itu. Pas itu. Jadi kita tengok kita. Jadi kita kena kuwi kemah lah, kena reti sifat mukhalafah. Takutnya orang mari apa ni katanya kalau dia mengaku tu kita tengok diri dia. Tengok dia ni jiring ke tak? Jiring ke tak? Kalau dia jiring bukan tu bak kalau ada orang mengaku tu lah, lah ni kan ramai mengaku nabi lah. Mengaku tu ke depan. Akan ramai lagi. Bak kerana apa? Bila kita tahu, bila kita kenal, kita faham, kita reti sifat mukhalafah, kita akan apa? Kita akan terhindar daripada fitnah dajjal. Bila dajjal tu baik, dajjal akan ngaku diri dia Tuhan. Kalau kita tak reti, tak faham sifat mukhalafah bagi lil hawadis ni, kita tak reti, tak faham sifat mukhalafah, kita takutnya kita terjerumus, takutnya kita masuk dalam kelompok dajjal. Kenapa? Fitnah dajjal, bila dajjal tubik tu fitnah lagi besar ke tubik. Lah ni pun fitnah banyak dah. Sebab tu kita kena reti, kena faham untuk asas saja. Untuk apa? Untuk fadai. Untuk bagi lepas etika kita biar reti dalam pegangan kita ni. Habis itu. Tu khulasah lah. Kalau nak faham lagi baca kita mengaji dah. Belum-belum ni. Baca sendirilah. Tak faham tanya ustaz. Mari minggu depan tanya ustaz. Hamba tak faham ni. Mana tempat tak faham. Tu habis itu. Tambihun, tengok kita. Muka bawah kali. Peringkat bawah sekali. Tambihun. Ini suatu tambih. Ini suatu peringatan. Apa? Haza munabbihun liman ghafala. Ini suatu peringatan bagi mereka yang lalai. Bagi mereka yang lalai lah. Katakan barang siapa qala musannifu, barang siapa berkata ia barang siapa. Siapa katakan lihat Allah dengan mata dalam dunia. Kalau ada orang kata mendakwa aku tengok Tuhan dalam dunia. Maksudnya dengan mata lendai. Dengan sifat mata ni. Dengan sifat mata ni dia kata aku tengok Tuhan dengan mata lendai. Kalau tengok Tuhan dengan mata hati boleh ke tak? Harus saja. Tengok dengan mata hati. Bukan tengok dengan mata lendai, tengok dengan mata hati. Maksudnya tengok situ Tuhan tengok. Itu bagi orang yang tasawuf peringkat tinggi lah. Bagi kita ni tak perlu mendawak-dawi lah. Tu. Habis itu. Lepas tu kalau orang kata tengok dengan mata lendai, lagu mana? Lagu mana hukum dia? Ni musonah nak ayat. Lagu mana? Kalau tengok dengan keadaan jaga tu. Barang siapa berkata ia barang siapa lihat Allah dengan mata dalam dunia, lihat tu pada ketika jaga yang lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tengok, dia kata ada seorang mari kat kita. Mak, aku nak ayat kamu ni. Mari aku jumpa, aku tengok Tuhan mari. Mu tengok dalam keadaan mana? Aku tengok dengan apa? Dengan mata lendai, dengan keadaan aku segar-segar. Aku baru bangun tidur, aku tengok Tuhan dengan mata lendai. Lagu mana? Tu. Selain daripada Nabi Muhammad lah. Selain daripada kita, selain daripada Nabi Muhammad ni, semua orang tak boleh tengok Tuhan belakang. Tu. Lagu mana jadi kana? Nescaya jadi kafir orang itu. Kalau orang yang berkata lagu tu, siapa-siapa lah, tak kira lah siapa pun yang berkata lagu tu, melainkan orang gila lah. Melainkan orang gila. Melainkan orang gila, tu tak dikira lah. Melainkan gila. Tu. Jadi kalau orang tu orang segar tu, dia kata, aku tengok Tuhan dengan mata jaga. Nescaya jadi kafir orang tu.
Jadi orang berkata lagu tu pun jadi kafir. Ni isu-isu tu baru. Kayak ada cerita bulan puasa hari tu. Cerita di mana cerita drama ke apa benda, drama kau telenovela kau. Ya kat cerita Walid. Tahu tak Walid? Viral lah ni, Walid. Seorang ke apa ni? Dia cerita tu ramai orang buat parodi dengan apa? Dengan orang memakai apa ni? Pakai jubah, dengan pakai janggut palsu. Janggut warna putih buat kalau dengan apa ni? Kalau dia tahu dia buat hina tu dosa besar jadi kafir. Kalau dia dalam keadaan jahil maksudnya dia keadaan jahil, rumah jauh dan sebagainya. Tapi jahil pun kalau buat dekat rumah tu, rumah sebelah kita tak pergi ngaji tu, jadi kafir kalau buat hina dengan agama. Sebab tu kita kalau unsur-unsur agama ni kita kena jaga-jaga. Jangan duduk buat hina, buat remeh-temeh. Tu. Bak ada parodi orang buat ni. Bak kenapa? Kerana tak sengaji. Tu. Habis itu. Sebab tu lah kita ni ngaji kita ni diri kita ni kita kena jaga. Jangan ada buat perhinaan sama ada dengan lisan kita, sama ada dengan perbuatan kita. Jangan kita buat hina agama. Sama ada dengan sengaja ataupun tak sengaja. Kalau dengan dia tak tahu, dosa besar. Kalau dengan dia tahu dah kalau hina agama ni dosa, dia buat juga jadi kafir. Sebab tu kena jaga-jaga. Bak pakai jubah, pakai apa ni, pakai serban ni. Orang kapur, orang awal kenal siapa? Orang pakai jubah, pakai serban ni orang agama. Betul ke tak? Bukan orang kapur. Kalau pakai serban, pakai jubah, pakai janggut ke apa? Orang akan kenal ke apa? Kenal tok guru, kenal ustaz. Bukan jenis kopang-kopang. Sebab tu kita jangan buat main-main. Habis itu. Taklah ngepek sikit. Ya bukan benda jari-jari. Tu. Habis itu. Faham situ? Ada pun kita tak cerita. Kata musannaf, ada pun dalam mimpi. Ni kalau tengok dalam mimpi. Kena faham tak ni? Kalau kata tu dengan apa ni? Dalam keadaan jaga jadi kafir. Kalau kecek dia kata aku tengok tu dengan keadaan jaga. Jadi kafir kalau kecek aku tu. Kalau dengan dia kalau dia kata aku tengok tu mu tengok tu lagu mana? Aku tengok tu atas dunia, tengok tu lagu mana? Aku tengok dengan mata hati. Alu sahaja. Tapi dia tak ingat kata gitu, tapi dosa besar. Kenapa? Menimbulkan fitnah kat orang. Menimbulkan fitnah untuk diri dia khas, untuk diri dia sahaja. Tak boleh nak ayat kat orang. Kalau Nabi Muhammad Nabi Muhammad tu memang untuk khas untuk Nabi Muhammad, khususiat untuk Nabi Muhammad. Tak ada nabi tak ada nabi yang boleh tengok Tuhan di atas dunia melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Tika mana? Tika terima semaya, tika naik ke Sidratul Muntaha. Nabi naik lepas daripada hijrah, lepas meninggalnya dua orang tulis belakang dia. Siapa dia? Tulis belakang dia masa tu yang meninggal hari tu, iaitu Siti Khadijah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri pertama Nabi, Sayyidatina Siti Khadijah. Lepas tu yang kedua siapa? Saudara Nabi Abi Talib. Zikir dia daripada ni lah. Daripada dia apa? Dia sedih sikit kerana apa? Dua kekak, bukan sedih kerana kecewa dak, tapi sedih kerana tak ada orang tulis belakang dah. Kira maksudnya kalau kiri kanan tak ada, jatuh belum. Kira tak ada tu tempat gatul dah. Tu umpama lagu tu lah. Jadi Tuhan pun bawa dia naik ke Sidratul Muntaha nak terima semaya. Jadi time itulah jumpa dengan Tuhan. Jumpa dengan Tuhan dengan ketiada kaifiat, dengan tak ada
Oh kita buat malu lah dengan bukit jiring, dengan bukit arak dan sebagainya. Tak ada benda-benda tu. Tu habis itu. Habis itu. Adapun dalam mimpi. Ni. Adapun dalam mimpi, maka jika ia seorang tu lihat Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu lil hawadis. Jika seseorang tu tengok Allah Ta'ala dalam mimpi tu dalam keadaan mukhalafatuhu lil hawadis. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Zat Tuhan itu bukan jiring, sifat Tuhan itu bukan arak. Maksudnya bukan tengok macam bukan jiring, bukan berpihak dan sebagainya. Bukan jiring ataupun bukan arak. Tu. Maka iaitu sebenarnya Allah. Jadi kalau dia tengok Tuhan dalam mimpi tu bukan jiring, bukan mempunyai bukan arak, maksudnya bukan mempunyai salah satu lawasan itu, maksudnya bergerak dia atau gerak tidak sunyi apa ni dia ataupun gerak ataupun apa berjihad bertepat dan sebagainya, maka itulah sebenarnya Tuhan. Tu. Habis itu. Dan jika ia seorang tu, jika ia seorang bermimpi lihat Allah Ta'ala itu. Kalau seorang itu tengok Allah Ta'ala bermimpi tu, lagu mana? Tidak bersalah dengan yang baharu. Tidak bersalah dengan yang baru, maksudnya apa? Serupa dengan makhluk. Berjihad, bertepat, berdiri, berarah, mempunyai kaifiat, tidak lepas daripada sunyi ataupun dia. Itulah ke mana? Maka iaitu bukan Allah Ta'ala, maka tu bukan Tuhan. Itu makhluk. Itu benda baharu. Kita kena faham sini. Bila kata zat, bila kata jirim, tentu arak. Bila kata jirim, tentu zat. Bila kata zat, bukannya jirim. Bila kata cengah, cengah tahu tak kayu cengah? Bila kata cengah, tentu kayu. Mesti kayu. Bila kata cengah, ada ke cengah benda lain? Tak ada. Bila kata cengah, tentu kayu. Bila kata kayu, tidak mesti cengah. Ada juga kayu lain. Kayu apa? Banyak kayu-kayu lain. Kayu apa? Tok Bila. Kayu mubah, macam-macam kayu lah. Tidak mestinya. Tidak, bila kata kayu tu tak mestinya cengah. Mesti kayu mubah, kayu tu, kayu ni. Hamba pun tak cakap mana kayu lah. Tu. Kenapa? Zat dengan jirim umpama umun khusus mutlak. Yang mana umum, yang mana khusus? Umum tu iaitu jirim. Khusus yang mana? Zat tu sendiri. Arak dengan sifat pun lagu tu juga. Arak dengan sifat tu lagu tu juga. Apa tu? Sebab tu lah kita tak boleh nak kata tu sikap apa ni, tak boleh nak kata Tuhan tu jirim, Tuhan tu sifat Tuhan tu arak, tak boleh nak kata. Kita kena kata zat tu apa? Tuhan itu zat. Tuhan itu zat. Sifat apa ni? Sifat Tuhan itu sifat. Tak boleh nak kata apa? Tak boleh nak kata sifat Tuhan itu arak. Tu habis itu. Habis itu. Tengok kita. Bermula dalilnya nya mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis tu. Apa? Wajib bersalah Allah Ta'ala bagi segala yang baharu itu. Yang mana dalil dia? Baharu alani. Dalil ijmali lah. Mana katanya
Tuhan baru. Secara ijma kata alen ni. Mana kata Tuhan tu? Tuhan tu bukan jirim, bukan arak. Yang mana? Baharu alen ni. Tu dalil. Tu dalil ijmali lah. Dan firman Allah Ta'ala yang mana? Laisa kamislihi syai'. Laisa kamisli syai'. Tu. Bila kata syai' ni kalau kita belajar lurah sikit, belajar bahasa Arab sikit. Syai' ni isim nakirah. Isim nakirah yang duduk di halaman nafi. Isim nakirah yang duduk di halaman nafi. Syai' ni. Syai' laisa kamisli syai' belakang tu. Syai'un tu. Syai' ni isim nakirah yang duduk di halaman nafi dengan yang membawa maksud umum. Ni makna kata ke apa? Dengan makna kata tak beri faedah, makna tak beri faedah langsung sama sekali. Tak beri faedah langsung. Tu makna dia tu. Tak beri faedah, tak ada makna gapo pun syai' tu. Tu habis itu. Kita tengok perbahasan ulama, tengok musannaf katakan. Dan kaf pada kamislihi itu. Kaf pada kamislihi itu apa? Menyerupai zaidah. Menyerupai zaidah kerana apa? Taukid sahaja. Kerana taukid. Erti apa maknanya? Artinya laisa kamislihi itu tiada ada suatu seumpama Allah Ta'ala. Tak ada sopo seumpama Allah Ta'ala. Ada sama ada makhluk ataupun tak ada makhluk, Tuhan lagu tu je. Tuhan duk lagu tu je. Duk lagu tu je. Lagu tu je. Maksudnya ada makhluk kau tak ada makhluk, lagu tu je. Kalau kita tak semayang, kalau kita tak semayang, tak ngurang sikit mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun. Kalau kita semayang, kalau kita sudah semayang, tak menambah martabat Tuhan pun. Duk lagu tu. Maksudnya tak ada kurang, tak ada tambah. Faham tak? Tu habis itu. Faham itu? Dan kelimanya qiyamuhu bi nafsi. Qiyamuhu bi nafsi. Kita masuk sifat yang kelima. Sifat yang kelima. Kita dah empat dah sifat. Sifat pertama, sifat apa? Sifat wujud. Ataupun dipanggil sifat nafsiyah. Sifat yang bangsa zat. Sifat yang pertama. Lepas tu sifat kidal. Sifat bakok. Tok baharu. Sifat kawan kidal. Gapo dengan mana kawan? Tok baharu. Sifat bakok. Tok binasa. Tok belakang. Kenapa? Start daripada kidal, bakok, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyah ni ya termasuk dalam sifat salbiyah, nafi, sifat menafi. Iaitu apa? Sifatun dalatun ala nafyi, satu sifat yang menunjuk ke di atas nafi, mala barang yang la tidak yaliku layak azza wajal, barang yang tak layak bagi dia nafi semua. Jihad, berdiri, hancur, binasa, ada masa, ada hak, maksudnya ada tempoh, apa ni, daripada ada kepada ada, semua tak, semua bukan tu, semua tak sama sekali. Tu kena nafi lagu tu lah. Bakok kekal Tuhan. Tak maksudnya apa? Tak binasa. Tak binasa maksudnya macam makhluk kita ni ada tempoh. Dengan sekian-sekian Tuhan mati. Dulu kita tak ada. Asalnya kita tak ada. Lepas tu ada.
Ada melalui apa? Melalui jalan asbab saja. Iaitu melalui dengan jalan mak ayah kita, beranak kita. Melalui nikah kahwin dan sebagainya. Beranak kita. Jadi baru kita ada. Lepas kita ada berapa sekian-sekian tahun hidup atas dunia, lepas tu kita mati pula. Tak ada pula. Kalau tu tak sama sekali. Kena pegang lagu tu. Tak sama sekali. Semua tu. Kena bagi kemas dalam hati kita. Tu. Habis. Lepas tu mukhalafah kena ingatlah. Mukhalafah iaitu bersalah tak serupa dengan makhluk. Maksudnya dengan makna kata ke apa? Dengan makna kata zat Tuhan itu bukan jiring. Sifat Tuhan itu bukan arak. Arak ni ke apa? Jiring ni ke apa? Jiring ni satu zat yang mengambil ruang kosong. Satu zat mengambil ruang kosong. Macam kita ni mengambil ruang kosong di tempat duduk masing-masing. Mengambil ruang ni. Itu jirim. Lepas tu arak ni ke apa? Benda yang menupai bagi zat, bagi jirim. Benda yang menupai bagi jirim. Putih, hitam, besar, kecil, pedah, manis, masing, semua menupai bagi jiring. Itu bagi untuk makhluk. Bagi tu tak sama sekali. Kena napi semua. Bila kata arak, lawazan dia bertepak, berjihad, tidak sunyi daripada gerak dia, kaifiah. Begitu juga jiring. Berjirik, benda ada, benda bertepak, benda berjihad, mesti kena ada. Tu habis itu. Faham je tu. Bila kita faham sifat mukhalafah, kita nak kenal sifat mukhalafah, kita kena kenal sifat Tuhan. Bila nak kenal sifat mukhalafatul lil hawadis, kita kena sifat makhluk. Dalam usuluddin ni kita kena faham dua perkara. Jirim, arak. Arak ni benda gapo? Benda tupai bagi zat. Benda tupai bagi zat. Gi kedai nak mudah-mudah faham. Kita gi kedai nak cari lada. Kita tak pergi ayat kedai. Amun nak cili saja. Pedas tak sih. Nak cili saja. Kedai kata menggila. Aku jual sekali-sekali dengan pedas. Benda tu mesti kena duduk di zat. Ya tak boleh duduk terasing. Tak boleh benda tu terasing daripada zat. Ya kena tupai juga lah ke mana kira. Macam kayu ni. Kita ke ni warna putih. Ke warna putih. Kita ke apa? Tak beli kayu ni dengan tak ada warna. Kita mesti mari dengan warna putih juga kita beli. Tak boleh pergi kedai. Tu kedai. Mek, amon nak kayu saja warna putih ni ambo tak asing. Wah, aku asing. Orang kata mu gila. Tu. Arak ni mesti kena tupai bagi diri. Tak lepas daripada dia. Tu. Itu kita kenal sifat makhluk. Kita kenal sifat. Bila kita kenal sifat makhluk, maka kita akan kenal sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Bila kenal sifat mukhalafatuhu lil hawadis, kita akan kenal Allah, kita akan kenal Allah Azza wa Jal. Sebab itulah bila mari apa ni? Bila mari ayat mutasyabihat, Ar-Rahmanu 'ala al-istawa semua tu, kita kena apa? Kena mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat kekurangan. Bukan nak apa? Bukan kata Ar-Rahmanu 'ala al-istawa, bukan kita pakai dengan makna zahir lagu tu. Makna tu kalau kita pakai makna tu memberi rehat kepada hati-hati kita. Lagu mana kita Ar-Rahmanu 'ala al-istawa. Bila kata duduk atas Ar-Rahmanu 'ala al-istawa, duduk atas arah. Duduk tu pun kita belajar apa? Duduk tu pun sifat makhluk. Bila kata sifat makhluk, bagi tu tak sama sekali. Faham tak? Tu. Habis itu. Aku apa dah risau? Risau dah? Gak? 3 minit. Tu. Habis itu.
Ya tak boleh lama-lama. Ya biar lama-lama ni dalam hati. Ustaz ni model kau dak nakak ni. Dah kau dak terbilah. Dah insya-Allah. Urai sikit. Oh cakap mana faham? Bak bukan nak kelimanya kita minum pil lah. Bak dia jadi kita bawa minum pil. Ya tak boleh banyak-banyak. Oh tadi pun tak mencenak banyak mana. Kalau banyak-banyak tu mengalir gitu. Macam air sungai. Tu. Faham lah. Jadi kita kena faham lah. Faham sifat mukhalafah. Kita faham dah sifat wujud lagu mana. Kita faham sifat wujud lagu mana. Lepas tu kita iaitu sifat wujud, sifat wujud, sifat bangsa nafsiyah, sifat yang bangsa zat ni dengan sifat salbiah ni merupakan bangsa sifat yang bangsa sungguh, iaitu amru itibari sahaja. Tu. Tu. Habis itu. Jadi ngelah kesimpulan lagu mana kita nak itikad. Dalam itikad, dalam hati kita sebagai setiap mukallaf kena beritikad mengatakan bahawasanya Allah Taala ini bersifat dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Dengan makna kata apa mukhalafatuhu lil hawadis? Tuhan ini bukan jiran, sifat Tuhan ini bukan arab. Dengan makna tak gambar ni bukan jiran maksudnya gambar zat Tuhan ini bukan jiran, sifat Tuhan ini bukan arab. Dengan makna kata apa? Kalau berjihad, kalau bertepat, kalau apa ni berjihad bertepat semua tu sifat makhluk bagi Tuhan tak sama sekali bagi mukhalafatuhu lil hawadis. Habis itu. Kena pergi kemah dalam hati kita tu. Tu. Dan kelimanya qiyamuhu binafsi. Kita baca sekali lalu Baca sekali lalu. Dan kelimanya qiyamuhu binafsi. Artinya qiyamuhu binafsi wajib bagi Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Bermula maknanya tiada berhajat Allah Ta'ala kepada zat, yakni terkaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat istighna, sifat istighna iaitu terkaya. Maksudnya apa? Tak berhajat dengan mana-mana zat. Macam kita ni berhajat kepada yang menjadi kepada apa? Kepada benda lain. Kita ni. Kita akan bahas ni minggu depan lah. Bahas sikit-sikit lah. Tu. Habis itu. Dan kelimanya qiyamuhu bi nafsi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada apa pun nak tanya? Tak ngulu. Tanya mula. Tak apa. Tak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin rasulillahi ajmain. Allahumma aftah alaina futul harifin bi hikmatik wa anshurna alaina rahmatik wa dhakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin.